Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafarik bin Muhammad Indra dari MSM Johor Bahru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita menghayati tajuk tafsir saya pada hari ini, yakni ciri-ciri ulul albab. Tajuk ini dipilih berlandaskan surah Ali Imran ayat yang ke-190. Sebelum kita menghuraikan tafsir ini dengan lebih panjang, moleklah kiranya kita melihat sejarah penurunan ayat ini. Imam Tabrani mengatakan bahawa daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an yang menceritakan bahawa orang-orang Quraisy datang kepada orang-orang Yahudi lalu bertanya, apakah mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam? Maka orang-orang Yahudi menjawab, tongkat dan tangannya yang tampak putih bagi orang-orang yang memandang. Kemudian mereka datang kepada orang-orang Nasrani lalu bertanya, apakah yang telah dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa, orang-orang Nasrani ini pula menjawab bahawa dia dapat menyembuhkan orang-orang yang buta sejak lahirnya, menyembuhkan penyakit supak dan dapat menghidupkan orang-orang yang mati. Mereka datang pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikan Bukit Safa ini menjadi emas. Maka turunlah ayat ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-190. Mafhumnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 194 ada 7 ciri ulul albab. Ulul albab adalah sebutan untuk kaum yang beriman kepada Allah, yang memaksimalkan akalnya untuk mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Ayat-ayat ini jelas memberikan kita 3 intipati utama ayat. Yakni yang pertama, ciri-ciri ulul albab itu sendiri, yang kita akan huraikan sebentar lagi. Yang kedua, langit dan bumi, malam dan siang, mereka merupakan ciptaan Allah yang menunjukkan kebesarannya. Hal ini bertepatan dengan konsep sunatullah, iaitu takdir yang tidak boleh ditukar atau takdir yang tak boleh diubah oleh mana-mana ciptaannya. Dan yang terakhir, orang yang dimasukkan ke neraka adalah orang-orang yang dihinakan. Sesungguhnya, neraka ini adalah tempat balasan kepada manusia yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, terdapat 7 ciri ulul albab yang mana ciri-ciri ini sepatutnya ada di dalam setiap diri ulul albab. Yang pertama, dia selalu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mengingati Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah satu pilihan, namun ia merupakan satu kewajipan. Mengingati Allah bukan dalam sebesar-besar perkara, namun mengingati Allah dalam sekecil-kecil perkara. Yang kedua, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita berjalan dan melihat keindahan alam, kita tanya pada diri, siapakah yang menciptakan keindahan alam ini? Nescaya jawapannya terletak pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengakui bahawa ciptaan Allah adalah sempurna seadanya. Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya dia menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik rupa. Ayat ini memberikan jelas bahawa Allah menciptakan semua ciptaannya dalam keadaan yang sempurna dan sebaiknya. Yang keempat, mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Elemen pertama rukun Islam, yakni 2 kalimah syahadah, menyatakan aku bersaksi kepada Allah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memohon ampun atas segala kesalahan. Manusia tidak lari daripada membuat kesalahan, namun yang membezakan kita adalah tindakan kita selepas melakukan kesalahan tersebut. Memohon maaf adalah satu tuntutan yang sepatutnya ada dalam ciri seorang ulul albab. Yang keenam, memohon agar dimatikan dalam iman. Walaupun mati dalam iman, walaupun iman sebiji zarah sekalipun, kita layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yakni yang ketujuh, memohon agar dihindari dari siksa api neraka. Sesungguhnya api neraka itu dicipta daripada 7 lapisan dan bahan bakar utamanya ialah manusia itu sendiri. Menunjukkan bahawa neraka ini merupakan tempat yang sangat ngeri dan tiada bayangannya. Mengakhiri tafsir saya pada hari ini, kita sebagai umat Islam perlulah menerapkan ciri-ciri ulul albab, kerana ciri-ciri ulul albab ini memenuhi aspek menjadi seorang Muslim sejati. Khususnya kepada pelajar, terapkanlah ciri-ciri ulul albab ini dalam diri agar berjaya dunia dan akhirat insya-Allah kelak. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.